Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Nur Al-Saira binti Ahmad Safulism sebagai moderator untuk hari ini. Di sini saya memperkenalkan kedua-dua panel kita, iaitu panel pertama Siti Nur Ain dan panel kedua kita Nur Fatihah. Hari ini kami akan adakan perbincangan mengenai pembangunan sistem pendidikan yang kreatif bagi melahirkan graduan yang memberi impak positif dari aspek sosial di Malaysia. Kami memfokuskan isu berkaitan lambakan pengangguran dalam kalangan graduan. Mengikut statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, pada April 2020, kadar pengangguran meningkat sebanyak 28%, iaitu 700,000 berbanding hanya 500,000 graduan suku 3 2019. Malahan, menurut kajian, seramai 200,000 graduan universiti menganggur dalam tempoh 6 bulan selepas mereka menamatkan pengajian. Tanpa membuang masa, mari kita melanjutkan sesi perbincangan kita pada hari ini. Disebabkan kita mempunyai dua panel untuk hari ini, jadi saya ingin mengutarakan soalan pertama kepada Cik Ain. Soalan pertama yang akan saya ajukan adalah punca-punca yang menyebabkan masalah ini berlaku. Terima kasih kepada moderator atas soalan yang diajukan. Seperti kita sedia maklum, setiap tahun akan bertambah jumlah pengangguran dalam kalangan graduan. Okey, saya akan terangkan dua punca. Yang pertama ialah sikap graduan yang terlalu memilih pekerjaan. Graduan terlalu memilih pekerjaan yang sesuai, padahal pekerjaan yang diminta tidak setaraf dengan kelulusan dan bukan dari bidang mereka sewaktu melanjutkan pelajaran di universiti. Malah, mereka sanggup menganggur daripada bekerja sebaik rani atau apa-apa jawatan lain yang dirasakan kurang setaraf kerana malu dan mempunyai ego yang tinggi. Tanpa mereka sedar, sebenarnya lebih baik bekerja daripada tiada pendapatan. Seterusnya, punca kedua ialah lulusan universiti pada masa kini terlalu high demand kerana menyatakan gaji yang mereka ingin memohon. Menurut kajian di laman web pendidikan EDU Advisor, ini dibuktikan bahawa 68% graduan meminta gaji dan faedah yang tidak realistik, sementara 30% siswaza mengharapkan gaji permulaan 6,000 sebulan. Sebab graduan yang masih baru dan kurang dalam pengalaman bekerja adalah kurang sesuai mereka meletakkan gaji yang terlampau tinggi dan memohon faedah yang tidak sepatutnya. Ini mengakibatkan majikan tidak berminat untuk mengambil mereka bekerja walaupun mereka ialah pemegang ijazah. Itu saja. Terima kasih kepada panel pertama kita atas penerangan yang cukup jelas. Seterusnya, kita teruskan kepada panel kedua pula. Tadi kita dah mendengarkan ulasan berkaitan punca. Sekarang kita teruskan dengan langkah-langkah untuk mengatasi pengangguran dalam kalangan graduan masa kini. Okay, terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada hari ini dan tak lupa juga kepada panel pertama yang telah mengutarakan perkara berkaitan punca yang berlakunya masalah ini. Okay. So bagi mengatasi masalah tersebut, sebenarnya banyak langkah yang kita boleh ambil tapi untuk hari ini saya akan mengutarakan dua langkah sahaja. Langkah yang pertama ialah seseorang itu mestilah memilih kos yang sesuai dengan minat dan faham tentang hala tuju kos yang dipilih. Dalam kata lain, seseorang itu perlu ada vision yang jelas. Sebagaimana permainan puzzle, walaupun diselarapkan kepingan-kepingan puzzle tersebut, kalau kita faham cara dan dekat mana kita nak sambung kepingan puzzle itu, mesti kita akan berjaya untuk siapkannya. Kalau setakat nak sambung puzzle tu pun kita tak dapat, macam mana kita nak capai vision kita? Jadinya kalau seseorang itu tahu apa yang dia pilih, insya-Allah mereka akan dapat memantapkan lagi penguasaan dan penggunaan ilmu serta kemahiran yang diperolehi sepanjang mereka berada di IPT. Okay, dalam pasca pandemik pada masa kini, kemahiran baharu seperti kemahiran digital perlu diberi penekanan bagi membolehkan penjajaran baharu ekonomi dapat dilaksanakan. Lantaran itu, Kementerian Pengajian Tinggi
mestilah menyokong program agenda kemahiran dan kebolehpasaran graduan untuk meningkatkan kebolehan serta kemahiran insaniah mereka, khususnya dalam pembangunan kursus latihan digital. Hal ini selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan pekerja digital pada masa hadapan. Terima kasih kepada Cik Nur Fatihah. Soalan seterusnya, pada pendapat panel kita, apakah kesan daripada hal ini kepada negara? Kesan daripada isu ini sangat memberi impak kepada negara. Salah satunya ialah melambatkan proses pembangunan negara. Kekurangan tenaga mahir yang menyebabkan berlakunya kelembapan terhadap pembangunan. Apabila pendapatan berkurangan, maka pihak kerajaan tidak dapat menyediakan pelbagai kemudahan infrastruktur yang perlu untuk menjana sebuah pertumbuhan ekonomi. Oleh itu, perbelanjaan tersebut terpaksa dikurangkan dan akan melambatkan proses pembangunan sesebuah negara. Pengangguran yang tinggi akan menyebabkan ekonomi tidak dapat beroperasi pada tahap maksimum. Terima kasih. Benar apa yang dikatakan oleh panel pertama. Selain pada kesan yang dinyatakan tadi, kesan daripada masalah ini juga akan mendorong berlakunya peningkatan kes jenayah seperti pecah masa rumah, ragut dan sebagainya. Dilansir daripada surat khabar harian Metro bertarikh 20 Julai 2020, 3 graduan dicekuk selepas dicaki terbabit dalam pengedaran dadah dan menanam sebatang pokok ganja di Perlis. Pepatah Melayu ada berkata, sudah terhantuk baru tengadah, di mana membawa maksud sesudah mendapat kesusahan baru hendak beringat-ingat. Oleh itu amat penting bagi pihak kerajaan atau yang berwajib untuk segera mengambil tindakan bagi menyelesaikan masalah ini daripada terus berlaku. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada hari ini. Hasil daripada perbincangan ini, kita dapat simpulkan bahawa masalah pengangguran dalam kalangan graduan adalah sangat membimbangkan. Hal ini dapat diatasi dengan langkah-langkah yang telah diterangkan sebentar tadi. Oleh itu, amat pentinglah untuk kita semua agar tidak memandang enteng isu ini supaya masalah sebegini dapat dibendung dalam masa yang akan datang. Terima kasih.